Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Dan kali ini kita masuk dalam bab beberapa salah faham poligami. Beberapa salah faham poligami. Muka surat 123. Muka surat 123. Okey, kita boleh mulakan ya. Okey, pelajaran ataupun salah faham yang pertama, suami yang berpoligami kebanyakannya memilih calon yang muda jelita sebagai isteri baru. Kenapa tidak pilih andartu, anak dara tua atau ibu tunggal? Ini yang biasa kita dengar. Maka penjelasannya sini, kalau kita merujuk kepada ayat ketiga surah An-Nisa yang membicarakan tentang poligami, Allah SWT sendiri telah berfirman, jika kamu bimbang tidak berlaku adil pada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah ma taba lakum. Itu keyword dia. Apa yang disukai oleh kamu, apa yang digemari oleh kamu, apa yang berkenan bagi kamu dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Maka apabila Allah SWT mensyariatkan poligami, apabila Allah SWT membolehkan, menghalalkan poligami, ia adalah si suami memilih sesiapa yang berkenan baginya. Tak kisah sama ada yang dipilihnya itu muda ataupun tua, tinggi atau rendah, cerah atau gelap dan sebagainya. Ataupun dalam kes yang mereka kata ni sama ada gadis ataupun janda. Ianya terserah kepada suami. Ya, perhatikan firman Allah dalam ayat ketiga surah An-Nisa itu sendiri, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah apa yang berkenan bagi kamu, apa yang disukai bagi kamu dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Jadi jika seseorang tu nak yang muda, nak yang tua, nak yang tinggi, nak yang rendah, nak yang cerah, yang gelap, yang sederhana, itu terpulang kepada pilihan suami itu sendiri. Bukanlah untuk kita yang menentukan, bukanlah untuk kita yang untuk memberi komen atau bergosip-gosip di sebaliknya. Ya. Kemudiannya dari sudut maqasidnya, dari sudut tujuan perkahwinan itu sendiri, ianya adalah untuk hidup bersama-sama demi mencapai sakinah, mawadah dan rahmah. Sudah tentu itu akan lebih tercapai jika suami dan isteri yang kedua, ketiga, keempat itu mereka sebelum itu berkahwin, pada asalnya berkahwin, suka sama suka. Itulah yang penting. Sebagaimana dalam monogami, suami dan isteri itu juga berkahwin atas dasar suka sama suka. Demikian jugalah bagi poligami, suka sama suka. Maka tak perlulah kita ini hendak komen, hendak mengkritik, hendak bergosip di belakang orang yang berpoligami itu tentang perbezaan umur mereka. Ya, itu untuk yang pertama. Salah faham seterusnya, salah faham kedua, muka surat 124. Okey, suami yang berpoligami, lelaki yang berpoligami ni gatal. Nafsu terlebih, nafsu banyak. Sebenarnya, baik lelaki maupun perempuan, masing-masing ada nafsu untuk melakukan hubungan seks. Ya, yang penting di sini nafsu itu dipuaskan dengan cara yang halal. Itu yang penting. Dan cara halal yang masukkan di sini ialah dengan perkahwinan. Tidaklah benar apabila dikatakan hanya lelaki yang ada nafsu seks, tetapi perempuan ataupun wanita ada juga nafsu seks. Maka apabila suami hendak menikah lagi, ya, baik monogami maupun poligami, itu jika salah satu sebabnya ialah kerana seks, maka tak mengapa. Itu memang cara yang halal
untuk memuaskan seks. Sama juga bagi wanita, mereka juga ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Ya, jadi ini adalah fitrah yang Allah SWT ciptakan bagi manusia. Yang pentingnya fitrah ini dipuaskan dengan cara yang halal. Dan yang kedua, okey, bagi suami yang nak poligami apa semua tu, bahkan monogami juga pun, it comes in a package. Ianya datang dalam satu package bahawa bersama dengan perkahwinan itu, ianya bukan sahaja untuk memuaskan kehendak seks secara halal, tetapi dalam package itu juga ialah melaksanakan tanggungjawab. Melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Jadi baik monogami, orang yang berkahwin monogami pun, saya berani berkata, saya yakin salah satu sebab utamanya ialah juga untuk memuaskan nafsu seksual. Betul atau tidak? Betul. Okey. Tetapi dalam perkahwinan monogami itu, apakah sekadar dipuaskan nafsu secara halal saja? Tidak. Termasuk dalam pakej itu ialah masing-masing suami dan isteri melaksanakan tanggungjawab mereka. Demikian juga apabila suami hendak menikah lagi, dalam kini maksudnya hendak masuk dalam kehidupan poligami, maka hendaklah dia mengambil pakej seluruhnya. Maksudnya bertanggungjawab kepada isteri keduanya, bertanggungjawab kepada isteri pertama dan keduanya secara adil. Okey? Jadi kalau orang nak kritik kerana nafsu seksual, kata ya betul, asalkan saya pun memuaskannya, asalkan saya memenuhi kehendak itu dengan cara yang halal. Apa guna seseorang itu berbangga-bangga bahawa dia ni monogami, dia itu hanya dengan seorang isteri. Akan tetapi apabila dalam suasana tersembunyi, dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Seperti onani, yakni masturbation. Seperti melihat gambar-gambar ataupun video-video yang pornografi. Ya. Apa guna jika nak berbangga-bangga dengan monogami, kemudian mengkritik orang lain yang poligami atas alasan kononnya tidak dapat mengawal nafsu seks ataupun nafsu seks yang tinggi, padahal dia sendiri yang dalam monogami tetapi memuaskan nafsu seksualnya dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam. Okey, baik. Boleh kita seterusnya? Salah faham yang ketiga. Orang yang berpoligami, suami yang berpoligami mendakwa mengikuti sunnah kononnya. Okey, padahal banyak sunnah yang lain tidak mereka ikuti. Tapi tiba-tiba sunnah yang satu ini saja. Okey. Di sini saya nak kata apabila kita dianjurkan, kita dituntut untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebaik-baiknya ialah mengikuti kesemua sunnah. Akan tetapi jika tak dapat semua sunnah, tak apa. At least ikut beberapa sunnah yang boleh diikuti. Jadi jika seseorang itu yang mampu diikutinya ialah sunnah Rasulullah SAW dalam berpoligami, maka silakan, asalkan dia berlaku adil dalam poligami tersebut. Ya, jika dia dapat selain daripada sunnah poligami, dia juga dapat mengikuti sunnah-sunnah yang lain dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam berakhlak, sudah tentu itu lebih baik. Akan tetapi sama juga bagi orang yang hendak berkahwin yang pertama, yang monogami itu juga ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jika seseorang itu hendak berkahwin monogami, perkahwinan yang pertama, lalu dia berkata ini ialah sunnah, kita nak kritik, sunnah-sunnah lain tak ikut pun? Tidak kan? Kita tak pernah kritik begitu kan? Pernahkah sesiapa yang mengkritik orang yang hendak nikah buat kali pertama, yang ini monogami, dia berkata antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berkahwin, lalu kita berkata, sunnah kahwin je, sunnah-sunnah lain tak buat. Tidak kan? Jadi kenapa untuk monogami kita tidak mengkritik sedemikian, tetapi untuk poligami kita nak mengkritik pula. Kenapa ada double standard di sana? Ya, kenapa ada double standard di sana? Jadi sekali lagi saya ulangi bahawa poligami itu memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengamalkannya, jika dia nak mengamal kerana nak mengikuti sunnah Rasulullah, itu adalah betul. Ya, akan tapi kalau dia dapat ikut sunnah-sunnah yang lain, dalam akhlaknya, dalam amal solehnya, dalam ibadah-ibadah yang lainnya, sudah tentu itu adalah lebih baik. Boleh ke saya laju sangat ke setakat ni? Okey ya? Salah faham seterusnya.
hampir semua isteri-isteri Rasulullah ialah janda. Berbeza dengan suami masa kini yang lebih suka berpoligami dengan gadis. Ya, itu memang betul bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami, hanya Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan seorang gadis. Yang lain-lainnya semua janda radhiyallahu anhum. Okey, bagi menjawab salah faham ini, meluruskan salah faham ini, okey, sekali lagi, salah faham pertama tadi yang kita luruskan bahawa apabila seseorang hendak bernikah, dia menikah dengan siapa yang dia suka, siapa yang berkenan di hatinya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Jadi jika seseorang itu dia suka nak bernikah dengan gadis, silakan. Jika seseorang itu dia suka nak bernikah dengan janda, silakan. Masing-masing di sini ada kelebihan dan ada cabaran-cabarannya yang tersendiri. Memang Rasulullah SAW berpoligami yang semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kena ingat, janda pada zaman Rasulullah, umur mereka sangat muda. Sebabnya kebiasaan budaya Arab ketika itu, apabila sahaja anak gadis mereka akil baligh, didatangi haid, mereka terus menikahkan. Jadi anak-anak mereka bernikah pada umur yang sangat awal, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Okey. Dan apabila suami mereka gugur di medan perang ke kerana penyakit ke apa ke, mereka menjadi janda dalam umur yang sangat muda juga. Sebagai contoh, Hafsah, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi janda, satu riwayat menyebut umurnya 18, satu lagi menyebut umurnya 19 tahun. Dan ada juga satu lagi yang menyebut 21 tahun. Baik 18, baik 21, umurnya sangat muda ketika itu. Demikian juga dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, walaupun mereka itu janda, tetapi umur mereka dalam belasan tahun, 20-an atau 30-an. Ya, umur-umur itu telah saya jelaskan dalam buku Sebarkan Kebenaranmu, boleh dirujuk di sana. Ya, jadinya betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi dengan janda dalam rangka berpoligami, akan tetapi bezakan, ya, janda pada zaman Rasulullah tetap juga merupakan wanita-wanita yang muda umurnya. Jadi tak ada beza dengan kita sekarang ini, jika ada suami yang mahu menikah dengan gadis yang umurnya pun 20-an. Tapi sekali lagi saya tekankan yang penting, masing-masing bernikah dengan siapa yang dia sukai. Jika sukai janda, silakan. Jika sukai gadis, silakan. Kita ada juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan berkahwin dengan gadis. Satu yang saya ingat saat ini daripada Jabir, ya, hadis sahih Muslim, bahawa dia baru menikah dan dia mengkhabarkannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, gadis atau janda? Dia menjawab janda. Jabir dia menikah dengan janda. Okay. Pernikahan yang pertama tu. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak bernikah dengan gadis supaya kamu dapat bermain-main dengannya? Jabir menjawab bahawa ayahnya baru saja meninggal dunia. Dia meninggalkan lebih kurang 9 orang anak-anak perempuan yang masih kecil. Maknanya adik-adik Jabir itu sendiri. Dan saya mahu bernikah dengan seseorang yang dapat menjaga adik-adikku. Sebab itulah aku memilih janda. Sebab janda ni lebih responsible, lebih berpengalaman, ya, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan menjaga anak-anak misalnya, berbanding dengan gadis. Jadi ini pilihan masing-masing, ya. Tidak perlu menjadi satu kritikan kepada seseorang jika dia hendak menikah gadis maupun janda, ya. Salah faham seterusnya. Dalam suasana ekonomi yang semakin menghimpit, suami kerap kali tidak dapat memenuhi pemberian nafkah kepada keluarga yang sedia ada. Ya. Sebab itulah diadakan kelas-kelas poligami. Sebab tu saya pun menulis buku poligami, diadakan grup poligami supaya kita mendidik suami bahawa poligami, bernikah lagi bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar happy-happy, tetapi datang bersamanya tanggungjawab, datang bersamanya package, ya, di mana dia juga perlu memberi nafkah kepada kedua-dua keluarga kalau dia ada dua keluarga,
Kalau dia nikah poligami 3 keluarga, dia kena menafkahi ketiga-tiga keluarga. Jadi perkara ini sepatutnya diketahui oleh suami. Tapi kalau ada yang terlepas pandang, maka sebab itulah kita memberi nasihat, memberi pengajaran kepada para suami untuk menyemak, untuk mengaudit dirinya sendiri terlebih dahulu sama ada dia layak atau tidak, mampu ataupun tidak untuk berpoligami. Memang Allah SWT akan kata salah satu cara Allah SWT melapangkan rezeki seseorang ialah melalui perkahwinan. Ya, akan tetapi Allah SWT dalam rangka melapangkan rezeki bukanlah nak kata duit ataupun sejongkung emas tiba-tiba jatuh, ianya melalui usaha. Jadi jika seseorang itu melalui usahanya, katakan dia seorang businessman, dia berusaha dan dia lihat bisnesnya semakin lama semakin bagus, sehingga dengan itu dia yakin Allah akan melapangkan rezekinya, maka tak apa, teruskan. Ya, jika seseorang tu dalam kerjayanya, jika dia melihat prospek kerjayanya semakin bagus, gajinya semakin baik, apa semua tu, lalu dia hendak menambah isteri, menambah keluarga, maka silakan. Tapi yang penting seseorang itu ada perancangannya, ada perkiraannya, bagaimana dia hendak menafkahi 2 keluarga. Kalau dia nak nikah lagi, bagaimana dia hendak menafkahi 3 keluarga. Jadi sebab itu pentingnya adanya kelas-kelas poligami, macam yang saya buat sekarang ni alhamdulillah, ataupun yang dibuat oleh orang-orang lain, supaya kita dapat mendidik dan dapat menyedarkan kepada orang-orang yang bakal berpoligami tentang tanggungjawab mereka dalam hal ini. Okay, tidaklah betul ya kalau macam saya buat program seperti ini, saya tulis buku, ini ni asyik nak suruh orang kahwin je lah ni. Ini ni asyik nak suruh poligami saja. Tidak, bukan begitu. Saya dan juga sahabat-sahabat yang lain dalam grup ini ataupun grup yang lain tujuan kita, objektif kita ialah untuk mendidik orang ke arah mengamalkan poligami secara betul. Bagi yang tak nak poligami pun tak apa, sekurang-kurangnya dia tahu apakah itu poligami. Salah faham seterusnya. Isteri sedia ada telah berusaha yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Siang dan malam, pagi dan petang dikorbankan untuk kebahagiaan, kecukupan dan kesenangan suami. Maka apakah kekurangan beliau sehingga suami perlu berpoligami? Ini salah satu salah faham yang lazim juga. Isteri sedia ada maknanya dalam perkahwinan monogami itu telah melakukan yang terbaik untuk suami, untuk anak-anak apa semua tu. Lalu suami poligami lagi, dan masyarakat kita apabila suami nikah lagi, mereka menggambarkan isteri pertama tu ada kekurangan, isteri sedia ada tu ada kelemahan, sebab tu suami pergi cari yang lain. Ini sebab ini fikiran mereka yang memang negatif, memang ada masalah dalam pemikiran mereka. Mereka suka lihat atau mereka suka tonjolkan, mereka suka anggap benda-benda yang negatif terhadap sesuatu yang berlaku. Berbeza dengan orang yang positif. Orang yang positif, dia akan lihat, dia dan isteri dia dalam keluarga yang sedia ada mesti sudah okey, sebab itulah suaminya menikah lagi. Sebagaimana, sebagai analogi, sebagaimana orang yang membuka perniagaan restoran ke, perniagaan kedai runcit ke, dobi ke, apa ke, apabila bisnes yang pertama telah okey, perniagaan yang pertama is doing good, profitable, barulah dia buka cawangan kedua. Betul tak? Kalau perniagaan bisnes yang pertama sedang hiruk pikuk ke, sedang asyik rugi saja ke, maka jarang-jaranglah dia nak buka perniagaan yang kedua. Demikian juga bagi suami yang nak berpoligami, apabila dia bersama isteri dia yang pertama yang sedia ada, bahagia, okey apa semua, atas dari situlah dia hendak membuka cawangan yang kedua. Bernikah dengan isteri yang kedua, agar ada 2 keluarga yang sama-sama bahagia. Beza pandangan, beza pemikiran, beza perspektif antara orang yang positif dan juga negatif. Kemudiannya masyarakat kita selalu berkata apa kekurangan, poligami ini mencerminkan kekurangan pada isteri sedia ada.
Padahal jika kita rujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengamalkan poligami. Okey. Apabila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, isteri yang pertama Rasulullah nikahi ialah Saudah. Kemudiannya Aisyah. Kemudiannya yang lain-lain dalam rangka berpoligami. Kalau kita lihat pada Aisyah itu, apalah kekurangan beliau? Beliau seorang yang muda, seorang yang gadis, seorang yang bijak. Bijak, kita kata dalam sudut hukum-hukum Islam. Apabila Rasulullah SAW wafat, para sahabat ada ataupun ramai yang merujuk kepada Aisyah dalam hukuman-hukuman fiqh. Beliau juga seorang yang penghafal hadis, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau riwayatkan. Jadi Aisyah ni semuanya bagus. Ya, semuanya baik. Okay, anak kepada kawan baik, kawan rapat Rasulullah yang ini Abu Bakar. Okay. Dengan macam-macam kelebihan itu, Rasulullah SAW tetap juga berpoligami, tetap juga menikahi yang lain-lain. Ya, padahal tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini satu contoh ya. Jadi bagaimana apa nak kata, poligami itu bukanlah mencerminkan isteri sedia ada itu seorang yang lemah, seorang yang tidak bagus. Tetapi sebaliknya. Ya, Aisyah seorang yang cemerlang, seorang yang bagus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap juga berpoligami. Dan poligaminya Rasulullah biasa orang kita sebut-sebut atas tujuan dakwah. Yang ini dalam siri kuliah yang lepas saya telah membahasnya dan telah mengkritiknya dan menerangkan bahawa teori ataupun konsep bahawa Rasulullah ini berpoligami atas tujuan dakwah sebenarnya adalah tidak tepat. Bahkan itu adalah sikap masyarakat kita, sebab masyarakat kita ni mereka memandang poligami sebagai sesuatu yang buruk, sebagai sesuatu yang tak bagus, sebagai sesuatu yang wajar dikritik. Akan tapi Nabi kita sendiri berpoligami. Macam mana ni? Lalu mereka mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kenapa Rasulullah berpoligami. Lalu mereka membuat alasan, Rasulullah berpoligami atas tujuan dakwah. Ya? Padahal tujuan tersebut ataupun alasan tersebut tidak diterangkan dalam Al-Quran dan tidak disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda. Ya, bahkan seperti banyak saya yang katakan, jika benar Rasulullah berdakwah atas tujuan berpoligami atas tujuan dakwah, maka kabilah-kabilah masyarakat Arab ketika itu mereka hidup dalam berkabilah-kabilah, dalam berkelompok-kelompok. Banyak sebenarnya tu, tak cukup sekadar yang Rasulullah sudah nikahi, banyak lagi kena yang Rasulullah nikahi dalam rangka berdakwah. Itu yang pertama. Yang keduanya, katakanlah saya ni ketua kabilah A, di sebelah sana jauh di sana ada kabilah B. Rasulullah SAW katakanlah sebagai contoh menikahi seseorang wanita daripada kabilah B. Dan kabilah B semua pun happy, kabilah B pun semua masuk Islam. Katakanlah, saya sebagai ketua kabilah A macam, kenapa nikah yang sana, kenapa tak nikah? Di kalangan kabilah aku pun ada saja gadis-gadis, ada saja janda-janda yang boleh bagi dia nikahi. Kenapa begitu? Maka atas dasar dengki, atas dasar permusuhan, atas dasar tidak puas hati, maka saya pun berazam tak mahu masuk Islam. Dan saya pesan semua ahli kabilah saya pun jangan masuk Islam. Kenapa? Sebab Rasulullah hanya pilih daripada kabilah B, tidak pilih daripada kabilah A. Bukankah ini sesuatu yang negatif kepada usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpoligami, bernikah dengan katakan Hafsah. Okey, mula-mula Saudah, kemudian Aisyah, okey, isteri-isteri yang lain yang sebahagiannya ahli keluarga mereka sudah pun masuk Islam. Jadi dakwah di mana di situ? Padahal mereka sudah pun masuk Islam. Ya. Jadi alasan yang diberikan kononnya Rasulullah ini berpoligami atas tujuan dakwah adalah sesuatu yang patut kita renung kembali. Patut kita semak kembali, betul ataupun tidak. Sebab macam saya katakan tadi, kita ni, masyarakat kita ni, termasuk para agamawan, mereka berpandangan poligami ini sesuatu yang buruk. Lalu mereka membuat-buat alasan untuk menjustifikasikan, mengokeykan kenapa Rasulullah berpoligami.
maka mereka membuat alasan atas tujuan dakwah. Kita kata tidak cukup bukti yang kuat atas tujuan dakwah. Katakan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang hebat. Baginda seorang pendakwah yang hebat, seorang pejuang yang hebat, seorang insan yang hebat, seorang suami yang hebat, seorang ayah yang hebat dan juga seorang lelaki yang hebat. Katakan itu dengan penuh kebanggaan. Jangan dengan rasa malu-malu ataupun takut-takut. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, apakah poligami itu mencerminkan kelemahan, kekurangan isteri sedia ada? Kita katakan tidak. Itu sebenarnya mencerminkan kecemerlangan isteri yang sedia ada. Kerana hanya isteri yang cemerlang sahaja, isteri yang kuat sahaja yang akan walaupun rasa berat, tetapi bersetuju dengan suaminya yang akan berpoligami dan membantu di mana yang boleh untuk suami berlaku adil sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan bertolong-tolonganlah kamu di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di atas dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha keras azab seksanya. Jadi poligami ini walaupun di sisi masyarakat sesuatu yang buruk, sesuatu yang suami yang menggatal, suami yang terlebih nafsu, tetapi di sisi syariat Islam ianya tetap sesuatu yang baik, ianya tetap sesuatu yang dihalalkan. Jadi apabila isteri sedia ada tolong-menolong dalam poligami, ia termasuk dalam ayat ini tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Itu menunjukkan, mengisyaratkan isteri yang hebat sebenarnya, bukan isteri yang lemah. Ini saya tekankan lebih sikit sebab hendak membetulkan salah faham masyarakat kita. Dan bila salah faham masyarakat ini juga menyebabkan sebahagian isteri dia okey. Suami dia memberi hasrat yang dia nak nikah lagi, dia okey. Tapi kemudian dia terfikir pula, nanti apa pula kata orang tentang aku. Apalah orang kata tentang aku. Okey? Isteri sedemikian, saya nasihatkan, jangan fikir apa orang kata, akan tetapi fikirlah apa yang Allah kata. Orang yang positif, dia akan sentiasa melihat apa yang berlaku secara positif, secara baik. Sementara orang yang negatif, yang fikirannya banyak kotoran apa begitu, buat macam mana pun dia akan pandang itu secara buruk dan dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang tak baik apa. Yang penting baik atau buruk kita ukur melalui syariat Islam. Ya, melalui syariat Islam, bukan melalui kebiasaan pandangan masyarakat kita. Salah faham seterusnya. Apabila suami, kita di muka surat 131, pelajaran nombor 89. Apabila suami berpoligami, artinya isteri sedia ada tidak tahu menjaga suaminya. Bukan menjaga, maksudnya tidak tahu nak kontrol suaminya. Isteri yang kontrol suaminya tu, dia mungkin rasa hebat, tetapi suaminya hidup dalam suasana tersiksa, dalam suasana tertekan, a very stressful life. Ya, sebagaimana beberapa kawan-kawan saya sendiri yang berkongsi kehidupan mereka dengan isteri mereka yang kita panggil, orang kita sebut queen control, yang menjaga mereka, nak pergi surau pun kena tanya, balik surau lambat pun kena marah, nak pergi jumpa dengan kawan-kawan hari Ahad dengan kawan-kawan nak naik basikal pun kena naik dengan siapa, berapa orang, pergi mana, balik mana, so kehidupan sebegitu tu, isteri rasa bangga yang dia dapat menjaga suaminya. Sebenarnya itulah yang menyebabkan suami itu sebenarnya merasa tersiksa. Itu yang menyebabkan suami, kalau boleh kat office tu ada overtime, bagus sangatlah. Tak nak balik rumah. Aku balik rumah aja, sampai rumah ni bawa phone nak tengok. Semua mesej, semua grup dia semak. Balik rumah aja, nak keluar balik untuk sembahyang maghrib, sembahyang isyak, kena soal oleh isteri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi secara zahirnya nampak macam isteri menjaga suami, padahal sebenarnya isteri menseksa suami. Ya, saya yakin dalam grup ini ataupun di kalangan para hadirin tidak ada isteri yang sedemikian.
Isteri yang benar-benar mengikuti petunjuk agama, dia akan jaga suaminya seandainya suaminya hendak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Okey, contoh suami nak pergi berjudi di genting, dia tak bagi. Jangan tak boleh bang, jangan keluar apa semua tu. Suami nak pergi minum ke pub, jangan, tak boleh juga begitu. Okey, ini isteri yang betul, isteri yang berada di atas landasan syariat Islam. Macam saya nak bagi contoh ya, yang sesuatu yang benar-benar berlaku. Saya pernah sekali tu menziarahi kawan saya, kawan pilot saya. Dan bila ziarah apa semua tu, saya bawa buku saya untuk dihadiahkan. Bukan buku poligami, buku lain. Buku tentang kekeluargaan, buku tentang suami. Okey. Dan dah pergi, dah balik apa semua tu. Saya dapat tahu, mungkin betul tak betul, isteri kata saya nak baca dulu buku tu. Saya nak tapis dulu, ada masuk bab poligami atau tidak. Kalau tak ada, baru boleh baca. Sampai begitu sekali. Walaupun tajuk buku tu, walaupun kalau boleh tengok dari sudut senarai isi kandungan, sinopsis di belakang buku ke apa ke, apa nak kata, boleh lihat apa yang tajuk sebenarnya. Tapi, saya hadiahkan pada suami, isteri kata nanti saya baca dulu. Saya baca dulu, nak semak dulu. Apa nak kata, free of polygamy or not? Sampai begitu sekali ya. Sampai begitu sekali isteri yang mengawal suami. Sampai-sampai hendak diberikan buku, hendak baca buku agama pun tak boleh. Saya Alhamdulillah telah tulis banyak buku, lebih 50 buah. Tapi yang khusus poligami 2 sajalah. Yang ini, 202 pelajaran tentang poligami dan juga buku Sebarkan Kebenaranmu, catatan-catatan ke atas novel Sebarkan Cintamu. Dan kalau baca pun, kedua-duanya tu saya bukanlah sekadar mengajak orang poligami, tetapi saya mengajar untuk mengamalkan poligami secara bertanggungjawab bagi yang hendak poligami. Okey, tetapi begitulah. Saya bagi buku yang tajuk lain pun. Okey, isteri nak semak juga. Okey, nak semak juga dan lepas tu approve, lepas tu dia bagi suami dia baca. Sampai begitu sekali ya. Ya. Saya pun agak tergamam juga. Begitu sekali. Ya. Moga-moga tidak ada isteri yang sedemikian di sini ya. Sebagaimana saya pernah katakan sebelum ni, apabila suami hendak belajar tentang poligami, baca buku ke, dengar kuliah ke, dengar YouTube ke apa ke, bagi. Sekalipun suami itu tak pernah menyatakan hajatnya untuk berpoligami. Dia sekadar nak baca buku. Tak apa, bagi. Biar dia baca, biar dia belajar tentang poligami, biar dia tahu betapa besarnya tanggungjawab dalam poligami. Supaya ada 2 possibility, 2 kemungkinan. Supaya yang pertama, kalau dia nak poligami, dia tengok-tengok, berat tanggungjawab poligami ni. Lalu dia pun membatalkan hajatnya. Atau kemungkinan kedua, dia memang satu hari nanti nak poligami. Tapi sekarang ni dia sudah ada ilmu. Lalu dia mengamalkan, dia mempraktikkan poligami berdasarkan ilmu. Sudah tentu itu lebih baik daripada berpoligami dalam suasana yang jahil. Ya, jadi kalau ada suami nak baca buku poligami, nak tengok YouTube poligami, apa semua tu, silakan. Anjurkan. Bagi dia tahu tentang poligami itu. Supaya dia tahu letak bagaimananya amalan poligami ini ya, yang ada manfaat baginya. Ya, macam saya kata tadi, seandainya dia hendak poligami satu masa nanti, dia renung balik apa yang dia telah pelajari selama ni, berat sebenarnya. Okey, tak apalah, tak payah poligami lah, dia batalkan hajatnya. Atau dia betul-betul nak poligami, lalu dia mengamalkan poligami, mempraktikkan poligami berdasarkan ilmu. Jadi para isteri, jangan halang suami membaca atau menuntut ilmu dalam bidang poligami. Bahkan saya juga menganjurkan kepada para isteri, kepada para wanita untuk membaca buku-buku poligami, untuk mendengar, mengikuti kuliah-kuliah di YouTube atau di Masjid Surau tentang poligami. Supaya seandainya satu hari kelak suami mereka hendak berpoligami, mereka dapat bersikap dengan lebih tenang lagi. Okay? Macam saya katakan, kebanyakan wanita, kebanyakan isteri
tidak dapat hendak menerima poligami sebab daripada awal lagi mereka telah memprogram diri mereka, mereka telah memaksa diri mereka untuk hidup dalam satu frame, dalam satu bingkai, I am the one and only for my husband. Lalu apabila tiba-tiba suaminya menerangkan hajat hendak poligami, mereka memberi reaksi, mereka memberi bantahan yang sangat keras. Kemudian suami terus juga menikah, mereka pun sukar untuk menerimanya. Lalu disalahkan si suami kerana menikah secara sembunyi ataupun tetap juga bernikah. Padahal dia sendiri sejak awal tidak mahu melatih dirinya untuk menerima poligami. Ini bagi sebahagian. Sebab saya tahu sebahagian muslimat yang lain, sebahagian para isteri yang lain, meskipun suami mereka tidak sebut tentang poligami, tidak cerita, tak pernah cerita tentang poligami, mereka telah mempersiap sediakan diri mereka tentang poligami supaya seandainya suami mereka hendak melakukannya, mereka bukan nak kata mudah, tetapi lebih lebih tenang untuk menghadapinya. Lebih tenang untuk menghadapinya. Sebab sekalipun poligami ini sesuatu yang buruk, dipandang jahat, dipandang serong oleh masyarakat, ia tetap merupakan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghalalkan sesuatu melainkan ianya baik bagi kita, melainkan ia yang baik bagi kita. Ini termasuk dalam keimanan kita sendiri, bahawa syariat Islam ini semuanya baik untuk semua kita, termasuklah juga poligami, sebab poligami itu duduk dalam syariat Islam. Okey. Kalau ada salah faham lain ke apa ke, nanti lepas ni kita ada sesi Q&A, boleh juga bertanya, insya-Allah. Okey, salah faham seterusnya, pelajaran nombor 90. Wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat adalah perampas suami orang. Perampas suami orang. Okey, ini salah satu tuduhan. Ini salah satu salah faham yang masyhur. Seolah-olah orang yang melemparkan tuduhan ini, mereka menganggap yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat ni bukan wanita. Sehingga yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat ni tidak berhak untuk mendapat kehidupan berkeluarga, tidak berhak untuk mendapat suami. Seolah-olah begitu. Sebab tu mereka tuduh yang isteri kedua, ketiga, keempat ni sebagai perampas. Mereka hanya hendak membela isteri pertama saja. Seolah-olah isteri pertama sahaja yang berhak untuk hidup bersama suami, seolah-olah isteri pertama saja yang berhak untuk mendapat anak, seolah-olah isteri pertama saja yang berhak untuk hidup dalam suasana sakinah, mawaddah, rahmah. Dan mereka ini kadang-kadang adalah pembela hak wanita. Tetapi mereka hanya membela wanita yang pertama, yang menjadi isteri pertama. Yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat, mereka tidak mahu membela pula. Mereka tidak mahu membela dan mereka mengkritik dan juga memandang serong kepadanya. Padahal yang menjadi isteri kedua, ketiga, keempat itu adalah juga wanita. Adalah juga mereka yang mahukan suami, kehidupan bersama suami. Adalah juga mereka yang mahukan kehidupan berkeluarga. Adalah juga mereka yang mahukan kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Kenapa mereka ini dituduh sebagai perampas? Okey. Ini adalah sesuatu yang kita kata mencerminkan sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh mereka yang kononnya memperjuangkan hak wanita. Bagi mereka yang menuduh sebagai perampas ke apa ke, saya bagi satu permisalan, satu contoh. Apa kata, sebab semua ni semua yang berlaku ini, semuanya di atas perancangan Allah. Semuanya di atas takdir Allah. Katakanlah Allah mentakdirkan yang sebaliknya. Okey? Yang isteri pertama ni, dia menuduh isteri kedua sebagai perampas suami dia. Apa kata Allah takdirkan terbalik? Yang isteri kedua itu Allah takdirkan menjadi isteri sedia ada bagi suami dan dia pula yang hendak berkahwin dengan suami itu. Yang hendakkan kehidupan berkeluarga bersama suami itu. Yang hendakkan kehidupan dan yang hendakkan anak-anak bersama suami itu. Bagaimana jika dia pula yang dituduh sebagai perampas isteri, perampas suami maksud saya. Sebab kita kena faham,
Semua yang berlaku dalam kehidupan kita ini, dalam alam kita ini adalah sesuatu yang telah dirancang, yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita masuk dalam bab beriman kepada qada dan qadar. Semua ini di atas perancangan Allah. Lalu Allah mentakdirkan kita menjadi isteri pertama, dan Allah mentakdirkan ada pula wanita yang datang sebagai madu yang akan berkongsi suami dengan kita. Lalu kita tuduh wanita itu sebagai perampas suami, sebagai pengganggu, sebagai orang yang merosakkan kehidupan yang sedia ada. Okay. Tetapi bagaimana kalau Allah SWT mentakdirkan yang sebaliknya? Wanita yang kamu tuduh-tuduh itu, dialah isteri sedia ada bagi suami, dan sekarang kamu pula sebagai seorang wanita yang sudah cuba mencari suami yang sesuai apa tidak ada, dan ingin berpoligami, ingin berkongsi hidup dengan suami anda, ingin berkongsi adanya kehidupan, ada anak-anak, adanya kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Lalu wanita ini pula yang menuduh anda sebagai perampas suami. Bagaimana begitu? Ya, kita kena beriman, sebab bila kita beriman qada dan qadar ni bukan sekadar hafalan zaman sekolah dulu. Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Bukan begitu. Kita kena pastikan ianya benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Dan salah satu daripada rukun iman ialah beriman kepada qadar dan qada, ataupun qada dan qadar. Dan antara qadar dan qadar itu ialah Allah SWT telah mentakdirkan bahawa kehidupan kamu ini pada mulanya ialah monogami, tetapi akan ada madu yang join sama menjadi kehidupan poligami. Jangan dituduh-tuduh, sebab silap-silap kamu sebenarnya menuduh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mengganggu kehidupan kamu. Ya, sebagai contoh, kita pergi ke restoran, kita order mi goreng, kita order Maggi goreng. Sampai-sampai makan tak sedap, kita komplain-komplain. Salah mi goreng ke salah orang yang goreng mi itu? Kan? Kita komplain, apalah mi goreng ni tak sedap, tawar lah, apa gitu kan. Okay, tapi mi goreng tu tak buat apa pun. Tetapi orang yang goreng mi tu. So, kita sebenarnya mengkritik orang yang menggoreng mi itu. Kenapa mi goreng ni tawar, tak ada rasa apa langsung pun. Sama juga, dalam kehidupan ini kita mengkritik wanita itu sebagai perampas suami saya, sebagai mengganggu keluarga saya. Kita kritik dia, kita hantam dia. Tetapi kita lupa bahawa yang merancang semua ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Silap-silap kita ni sebenarnya sedang mengkritik Allah, kenapa mentakdirkan adanya madu dalam kehidupanku ini. Ya. Jadi di sini ada sesuatu yang penting. Okey. Allah SWT dalam macam mana sekalipun perancangannya, takdirnya, semua adalah baik bagi kita, sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Sebagaimana seorang doktor, sebagai analogi, memberi ubat. Memberi ubat yang rasanya sangat pahit. Kita rasa doktor ni apa bagi benda yang pahit? Padahal doktor tu inginkan kebaikan, inginkan kesembuhan kepada kita. Ya, ini sebagai analogi, Maha Suci Allah daripada memiliki apa-apa kesamaan dengan makhluknya. Tapi demikianlah juga semua yang Allah takdirkan bagi kita, ada kebaikan di sebaliknya, meskipun kita tidak nampak. Lalu jangan kita marah-marah, tetapi belajarlah untuk orang kita sebut berdamai dengan takdir. Bila kita belajar hidup berdamai dengan takdir, insya-Allah kehidupan kita ini akan lebih bahagia. Ya, kita hidup selari sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Ya, kalau mahukan maklumat lanjut, jemput rujuk buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Okey, boleh muat turun secara percuma di laman web saya hafizfirdaus.com, ataupun pesan di laman edisi bercetak pun ada, boleh pesan daripada jahabesar.com.my. Okey, pelajaran seterusnya. Muka surat 133, pelajaran 91. Salah faham banyak rumah tangga yang runtuh kerana poligami. Sebenarnya, kalau kita bersikap adil, perkahwinan monogami dan poligami ada cabaran-cabarannya,
dan ada perceraian yang berlaku baik dalam monogami, baik dalam poligami. Kalau tak bercerai pun adanya suasana yang tidak gembira, tidak bahagia, baik dalam monogami, baik dalam poligami. Di Malaysia ini sendiri berapa ramai sangat yang berpoligami berbanding yang monogami. Sangat ramai yang monogami kan, bahkan kebanyakannya ialah monogami. Akan tetapi kita tak boleh nafikan dalam kehidupan monogami itu banyak kita dengar kisah-kisah bagaimana kehidupan yang tidak bahagia. Suami yang tidak bertanggungjawab ke, isteri yang tidak bertanggungjawab ke, suami isteri yang bergeser ke, suami isteri dan sebagainya saya tak nak ulas. Lalu dalam monogami itu pun sendiri ada banyak cabarannya, ada banyak yang tidak bahagianya dan sangat banyak juga perceraian yang berlaku. Maka jika nak kata dalam poligami ini ada banyak yang tidak gembira, tidak bahagia, lalu kita pun mesti kempen kepada anti poligami, maka apakah atas alasan yang sama kita juga mesti berkempen anti monogami? Maknanya kita kata ni semua orang jangan kahwin. Sebab perkahwinan ni banyak sangat yang tidak happy, banyak sangat yang porak-peranda, banyak sangat sama ada suami atau isteri atau kedua-duanya yang tidak bertanggungjawab. Apakah begitu? Ataupun kita mendidik orang yang bermonogami supaya mereka hidup bahagia. Sama juga dalam poligami juga, ada suasana yang tidak bahagia. Apakah kita nak berkata jangan poligami langsung atau kita mendidik masyarakat ke arah mengamalkan poligami dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya pilih yang kedua. Sebab tu saya tulis buku, sebab tu saya buat video ini supaya dapat mendidik diri saya sendiri dan para hadirin semua supaya kita dapat sama-sama hidup dalam suasana poligami dengan cara yang baik. Okey, kepada para hadirin sama ada yang sudah berpoligami atau yang bakal berpoligami. Pelajaran 92, salah faham. Poligami menzalimi wanita. Poligami menzalimi wanita. Okey, pada pandangan saya, kalau benar poligami menzalimi wanita, maaf kata saya berpandangan wanita itu yang sebenarnya menzalimi dirinya sendiri. Sebab wanita itu sendiri yang sejak awal enggan menerima poligami. Kerana wanita itu sendiri yang sejak awalnya telah memprogram dirinya, meletakkan dirinya dalam satu bingkai kehidupan bahawa dialah one and only kepada suaminya. Okey? Dia sendiri yang tidak mahu belajar tentang poligami, tidak mahu terbuka kepada poligami dan memandang ianya sesuatu yang buruk. Bila orang cerita-cerita tentang poligami, dia akan kata, ya silakan poligami asalkan bukan suami aku. Lalu apabila suami dia berpoligami, dia terasa dirinya telah dizalimi. Dia hidup dalam suasana yang tertekan ke, kemurungan ke, kesedihan ke. Ya. Jadi bukan poligami, sebab poligami ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Oleh Allah yang juga mencipta wanita. Allah yang mencipta syariat Islam ini dan Allah juga yang telah menghalalkan poligami dalam syariat Islam ini dan Allah juga yang telah mencipta wanita dan Allah juga yang telah sebenarnya secara fitrahnya membolehkan wanita menerima poligami meskipun itu sesuatu yang berat pada awalnya. Okey, berat pada awalnya, tetapi kita ingat wanita dan poligami kedua-duanya berasal daripada Allah SWT. Allah SWT tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak akan mampu dilakukan oleh para hamba-Nya. Jadi apabila dikatakan poligami menzalimi wanita, saya berkata wanita yang sebenarnya menzalimi dirinya kerana sejak awal tidak mahu menerima poligami, tidak mahu terbuka pada poligami, tidak mahu menambah ilmu ataupun mencari ilmu tentang poligami. Ya, jadi bila berlakunya poligami kepada dirinya, yakni dirinya dimadukan, dia rasa dirinya telah dizalimi. Padahal tidak sedemikian, ya. Okey, salah faham. Seterusnya, muka surat 136. Isteri pertama atau isteri sedia ada sejak awal
telah bersusah payah membangunkan kebahagiaan rumah tangga. Apabila hidup sudah selesa, suami mengkhianati isteri dengan menikah lagi, dengan berpoligami. Yang ini biasa juga kita dengar. Ya, apa nak kata, kehidupan dalam suasana keluarga pertama yang agak mencabar, lalu isteri pun sama-sama bekerja, sama-sama menyumbang dari sudut kewangan, tenaga, masa dan sebagainya, ya. Lalu apa nak kata, bila kehidupan dah senang sikit, tiba-tiba suami pergi nikah lagi pula. Suami telah mengkhianati isteri. Ini yang biasa, ya. Tapi bagi saya ingin mengajak para hadirin semua, khasnya yang terasa dirinya telah dikhianati apabila suami berpoligami, cuba lihat kenapa suami berpoligami atau kenapa Allah mentakdirkan suami berpoligami. Apakah Allah nak menguji kamu, wahai isteri sedia ada, betapa ikhlasnya diri kamu berusaha untuk untuk suami dan untuk keluarga selama ini. Katakanlah the first 10 years of your marriage, both of you work hard to raise the family. Okay, to make things happen. Dua-dua orang bekerja keras 10 tahun pertama. Okay, 10 tahun itu, kalau isteri itu bekerja keras untuk menolong suami, itu menjadi satu pahala yang besar baginya. Lalu Allah nak menguji, kamu ni berbuat baik ni, beramal soleh ni, berbuat baik kepada suami untuk mencari pahalaku, untuk mendapatkan syurgaku, ataupun semata-mata kerana suami. Sebab semata-mata kerana suami akan terasa diri kamu dikhianati. Akan tetapi jika kerana Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, untuk mendapatkan syurga Allah, apa nak kata, perkara-perkara begini tidak akan terasa sebagai dikhianati, tapi sebaliknya sebagai satu ujian daripada Allah SWT. Sebab semua orang akan menerima ujian daripada Allah. Kehidupan ini penuh dengan ujian, dan ujian-ujian ini adalah pelbagai yang ianya datang tanpa adanya temu janji, tanpa adanya appointment. Bagi sebahagian isteri, Allah uji dengan sekian-sekian yang lain. Tapi bagi sebahagian isteri, Allah uji dengan poligami. Allah uji dengan suami yang selama ni dia tolong. Sekarang tiba-tiba suami nak nikah lagi pula. Amboi, dulu susah, aku tolong kau, sekarang ni nak nikah lagi pula, ya. Jadi isteri akan terasa. Tetapi kalau isteri tu renung-renung, kalau aku buat baik ini semua kerana Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, untuk mendapatkan syurga Allah, sepatutnya saya tak sedih. Sebab pahala di sisi Allah tu sudah pun ada, sudah pun terjamin. Jadi tidak akan sedih, tidak akan terasa dirinya dikhianati. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang berat, memang sesuatu yang sukar, tapi saya ingin mengajak para isteri sedia ada untuk renung-renung perkara ini. Untuk renung-renung perkara ini, kenapa Allah mentakdirkan dirimu dimadukan. Okey? Adakah ini sebagai satu ujian? Ya, ianya memang satu ujian. Satu ujian kenapa? Satu ujian untuk menilai. Selama ni kamu berbuat baik untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan pahala Allah, ataupun semata-mata untuk suami. Kalau untuk suami, suami itu adalah halal baginya untuk mendapatkan isteri yang lain. Jadi jangan rasa diri kamu dikhianati. Ini kita kata senang nak cakap je, tapi sebenarnya memang terasa. Tapi tak apa, anggaplah ini sebagai nasihat ataupun teguran daripada saya, bahawa apabila diri kamu dipoligami, sebenarnya itu satu ujian daripada Allah. Apakah yang kamu lakukan selama ini untuk mengharapkan redha, pahala dan syurga Allah, atau untuk mengharapkan kasih sayang, pujian dan redha daripada suami saja? Ya, sudah tentu lebih utama untuk mengharapkan pahala, keredaan, syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betulkan niat kita dalam rangka membantu suami, betulkan niat kita dalam rangka berbuat baik pada suami, bahawa tujuan yang lebih utama, lebih besar ialah untuk mendapatkan pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Poligami menyebabkan urusan anak-anak dan hal ehwal rumah terbiar tanpa diurusi dengan baik. Di sini satu, ya, sebab di kalangan wanita, khasnya wanita moden sekarang ini, mereka suka hendak 50-50.
Maknanya suami pun kena buat ni, suami pun kena buat tu, suami pun kena buat ini. Padahal dalam Islam sudah ada apa yang disebut sekarang ini sebagai job delegation. Allah SWT telah pun memberi kepada suami tugas-tugasnya, tanggungjawabnya, dan juga kepada isteri tanggungjawabnya. Apabila masing-masing buat tanggungjawabnya, barulah dapat kita hidup bersama. Akan tetapi jika suami duk paksa isteri membuat tanggungjawab suami, isteri pula paksa suami membuat tanggungjawab isteri, maka akan berlaku clash di situ, akan berlaku pertembungan di situ. Ya, ini saya rujuk kepada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Ada saya kemukakan di sini, kita di muka surat 137, bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian akan dipersoal akan apa yang dipimpinnya. Seorang amir ataupun pemerintah adalah pemimpin kepada rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin ke atas ahli keluarganya. Dan seorang wanita adalah pemimpin ke atas rumah suami dan anak-anaknya. Maka setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian akan dipersoal akan apa yang dipimpinnya. Maka keyword di sini seorang wanita adalah pemimpin ke atas rumah dan anak-anaknya. Maka urusan rumah, urusan anak-anak memang tanggungjawab isteri. Suami boleh membantu di mana yang boleh. Tanggungjawab suami ialah memimpin keluarga, tetapi lebih utama ialah untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Ya, jadi sebab tu saya pada awal saya tidak berapa setuju apabila suami memaksa isteri bekerja. Yes, kerana dipaksanya isteri bekerja, padahal bekerja, mencari nafkah itu adalah tanggungjawab, adalah job delegation yang Allah bebankan ke atas suami. Tapi dia bebankan kepada isteri. Lalu isteri yang kena kerja, isteri yang kena uruskan rumah, isteri yang kena uruskan anak-anak. Ya. Jadi, apabila suami berpoligami, itu bukanlah alasan kononnya rumah terbiar, anak-anak terbiar. Sebab daripada awalnya lagi, urusan rumah dan anak-anak adalah sesuatu job yang has been delegated to the wife, to the mother. The husband helps where possible. Okay? Jadi, kena clear di sini. Kena clear di sini sebab macam saya teringat ada pula pandangan yang berkata isteri ni sebenarnya tak ada tanggungjawab apa-apa pun di rumah. Tidak ada tanggungjawab apa-apa pun di rumah. Suami yang kena masak, suami yang jaga anak, suami yang buat itu, suami yang buat ini. Ya, ada pandangan yang sedemikian. Padahal kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, tadi saya bacakan hadis daripada Sahih Muslim, kisah Jabir, bahawa bagaimana dia memilih menikahi seorang janda supaya janda itu dapat menjaga adik-adik perempuannya yang lebih kurang 9 orang itu. Okey. Dan Rasulullah apabila mendengar, Rasulullah diam, bererti setuju. Seandainya salah, seandainya tugas isteri bukanlah untuk menjaga adik-adik Jabir itu, maka Rasulullah SAW sebagai seorang messenger of God, seorang Rasul Allah, akan serta-merta menegur, wahai Jabir, itu sebenarnya tanggungjawab kamu, bukan tanggungjawab isteri kamu. Sebagai contoh. Tapi Rasulullah tidak menegur. Rasulullah tidak membetulkan Jabir. Tapi sebaliknya diam saja, bererti tanda setuju. Kita ada contoh lain juga, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bagaimana Fatimah radhiyallahu anha, anak ataupun puteri kepada Rasulullah sendiri, yang merasa sakit-sakit tangan, lenguh-lenguh tangan kerana menguli tepung. Lalu dia mendapat tahu pada satu hari Rasulullah SAW ada ekstra, ada tambahan khadam ataupun pembantu. Lalu dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak ada di rumah, yang ada ialah Aisyah. Lalu dia pun pergi, dia jumpa dengan Aisyah dan menerangkan hajatnya. Okey. Pada malam hari Rasulullah sudah balik ke rumah, Aisyah pun cerita Fatimah tadi datang. Dia rasa keletihan menguruskan kerja-kerja rumah, menguli tepung apa, dan kalau boleh hendak meminta seorang pembantu rumah. Okey, Rasulullah pun SAW pergi berjumpa dengan Fatimah. Ketika itu Ali pun ada bersama. Lalu Rasulullah berkata, mahukah kamu aku tunjukkan apa yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta, iaitu hendaklah kamu pada malam hari hendak tidur berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali.
Pengajaran daripada hadis ini, hadis sahih ini ialah seandainya kerja-kerja rumah ni bukanlah tanggungjawab isteri, Rasulullah SAW akan pergi menegur Ali. Fatimah, suaminya ialah Ali bin Abi Talib. Ali, engkau patut buat kerja-kerja rumah. Kenapa kau biar Fatimah buat sampai lenguh-lenguh tangannya? Tapi Rasulullah tidak menegur sedemikian. Rasulullah ada pembantu yang ekstra. Khadim yang ekstra. Tapi Rasulullah tak juga bagi kepada Fatimah untuk memudahkan. Padahal Fatimah tu anak Rasulullah. Puteri Rasulullah yang bongsu. Sangat disayanginya. Tapi Rasulullah tak bagi juga. Sebaliknya, Rasulullah hanya mengajar zikir. Yang biasa kita sebut sekarang ni sebagai zikir Fatimah. Iaitu sebelum tidur, Subhanallah 33 kali. Allah Akbar 33, Alhamdulillah 33 kali. Dan juga Allahu Akbar 34 kali. Ini beberapa contoh bagaimana pada zaman Rasulullah SAW para isteri melakukan kerja-kerja rumah, baik kerja rumah memasak ataupun kerja rumah menjaga anak-anak kecil. Dan Rasulullah SAW tidak pula berkata, wahai suami, engkaulah yang patut jaga rumah, engkaulah yang patut memasak, engkaulah yang patut menjaga anak-anak kecil. Rasulullah tidak berkata sedemikian. Berarti apa yang berlaku itu di mana isteri yang membuat kerja rumah, isteri yang memasak, isteri yang menjaga anak-anak kecil, itu adalah sesuatu yang betul. Kita kata apa? Job delegation. Demikianlah job delegation yang disusun oleh Islam ke atas suami dan isteri. Okey, salah faham seterusnya. Jumlah lelaki tidak jauh berbeza dengan jumlah wanita. Maka masih boleh untuk seorang lelaki hidup bersama seorang wanita. Ini sebenarnya pandangan yang lama. Pandangan dulu-dulu bahawa kononnya poligami ini adalah untuk menyesuaikan jumlah lelaki yang berkurang, jumlah wanita yang ramai. Sebenarnya pada masa kini tak kisahlah kalau banci itu lelaki ramai, perempuan ramai ke apa. Tetapi yang sebenarnya diambil kira, yang sebenarnya penting sekarang ini adalah jumlah lelaki yang berkualiti, jumlah lelaki yang bertanggungjawab, jumlah lelaki yang ada leadership qualities jauh berkurang berbanding dengan wanita. Sebab wanita sekarang ini lebih ramai yang berkualiti, lebih ramai yang bertanggungjawab, lebih ramai yang bahkan boleh memimpin juga. Jadi apabila wanita ini hendak mencari suami, sukar. Kebanyakan suami ini jumpa jenis yang lepak depan Sogo, jenis yang lepak di Dataran Merdeka, jenis yang tidak bertanggungjawab, tidak ada perancangan kewangan, tidak ada tu, tidak ada ni. Dari sudut education pun mungkin rendah ke apa ke. Dan ini dilema yang dihadapi oleh para wanita sekarang ini. Lalu, kebanyakan suami yang berkualiti tadi, yang bertanggungjawab, yang berkepimpinan sudah pun berkahwin. Maka sebab itu wanita-wanita ini mereka tetap juga mahu suami yang sudah berkahwin. Sebab kita kata itulah yang sebenarnya mereka mahukan, suami yang berkualiti. Bukan sekadar jumlah lelaki perempuan yang berbeza ataupun sama, tetapi jumlah lelaki yang berkualiti adalah jauh berkurang berbanding jumlah wanita yang berkualiti. Kenapa berlaku sedemikian? Pada pandangan saya, ianya kesilapan dalam ibu bapa dulu-dulu mendidik anak-anak. Sebab lazimnya, bukan semua, lazimnya anak lelaki dibiarkan main saja. Mainlah masuk parit, panjat pokok kelapa, kejar-mengejar ke apa ke. Anak perempuan lah yang dididik di rumah untuk bertanggungjawab. Ni tolong mak lipat baju, ni tolong mak masak, ni tolong mak buat kerja rumah, membasuh ke apa ke. Jadi secara bertahap-tahap, anak-anak perempuan dilatih menjadi seseorang yang bertanggungjawab. Berbeza pula dengan lelaki, asyik biar main saja. Main ke dibiarkan liar begitu saja, tidak dididik untuk bertanggungjawab. Maka bila mereka membesar pun begitulah, asyik duk main saja lagi. Dah tua pun asyik nak main saja lagi. Ya, jarang-jarang yang ada yang bertanggungjawab. Ya, mungkin ada ya. Yang ini dalam grup ni insya-Allah semua lelaki yang baik-baik belaka. Baiklah, sudah pun pukul 10.
Okey, saya plan memang hanya untuk pukul 10 sahaja. Dan seterusnya kita buka kepada sesi Q&A, soal jawab. Jika di kalangan para hadirin ada apa-apa soalan, boleh dikemukakan. Apa-apa pandangan pun boleh tentang apa yang kita baru kupas sebenarnya ni, tentang salah faham tentang poligami. Boleh juga kita sama-sama berkongsi pandangan, ya. Ya, dipersilakan. Boleh tanya di ruangan komen saja terus apa-apa soalan berkaitan dengan poligami. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya. Ada apa-apa soalan? Silakan. Okey, mungkin sementara tunggu soalan, saya boleh sertakan lagi, saya boleh kongsi lagi beberapa salah faham tentang poligami. Salah satunya adalah poligami adalah budaya, kita di buku serat 142. Poligami adalah budaya masyarakat Arab 1400 tahun yang lalu, di mana wanita dipandang rendah sebagai komoditi dan bukannya manusia. Ia tidak sesuai dengan masyarakat moden masa kini, apatah lagi masyarakat Malaysia yang wanitanya sudah berpendidikan tinggi. Okey, jadi kita jawab bagaimana bahawa apabila Allah SWT menurunkan agama Islam, menurunkan syariat Islam di mana di dalamnya ada syariat poligami, ianya tetap relevan, ianya tetap sesuai sehinggalah ke hari kiamat. Ini sebagaimana orang yang menuduh bahawa kononnya memakai tudung menutup aurat bagi wanita adalah sesuatu yang untuk budaya masyarakat Arab yang hidup di padang pasir 1400 tahun yang lalu. Ya, padahal tidak. Okey, menutup aurat ini adalah sesuatu yang tetap relevan sehinggalah ke hari akhirat, sehinggalah ke hari kiamat. Demikian juga dengan poligami ini, ianya adalah sesuatu yang tetap relevan sehinggalah ke hari kiamat. Kalau dikatakan wanita-wanita masa kini sudah pun berpendidikan tinggi, sudah moden apa, ini yang sebagaimana saya katakan tadi, bahawa bila wanita sekarang sudah pun berkualiti, mereka pun hendak mencari suami yang berkualiti, lelaki yang berkualiti. Akan tetapi lelaki yang berkualiti ini jumlahnya sedikit dan kebanyakannya sudah pun berumah tangga, sudah pun dalam kehidupan monogami. Akan tetapi disebabkan mereka nak juga lelaki yang berkualiti ini, disebabkan itulah mereka tetap menunggu dan tetap juga terbuka untuk hidup dalam suasana berpoligami dengan lelaki yang berkualiti tersebut. Kebanyakan wanita menganggap suaminya perlu menyediakan kemewahan pada isteri yang sedia ada, baru layak untuk berpoligami. Okey, kebanyakan wanita ataupun sebahagian wanita menganggap suaminya mestilah menyediakan kemewahan, mestilah kaya apa begitu, barulah boleh berpoligami. Sebenarnya saya lihat di sudut lain, kemewahan ini ataupun kekayaan ini tidak ada batasnya. Kalau dah disediakan macam-macam pun, suami nak nikah lagi, tak, saya rasa nak lagi ni, saya nak lagi sofa yang lagi cantik, saya nak kereta yang lagi mahal, saya nak rumah yang lagi besar. Okey, jadi kehendak kepada kemewahan itu sebenarnya tidak akan pernah cukup. Ya, sebaliknya dinasihatkan kepada para isteri untuk bersyukur dengan apa yang ada dan adanya semangat suka berkongsi. Suami aku ada ekstra duit, daripada dia duk belanja semua dekat satu keluarga ni saja, duk belanja semua di rumah ni saja, curtain tukar setiap 6 bulan, kapet tukar setiap 6 bulan, sofa tukar begitu, apa kata? Alangkah baiknya
jika kelebihan kewangan yang dimiliki oleh suami, dia juga berkongsi dengan keluarga yang kedua, dengan keluarga yang ketiga, dengan keluarga yang keempat. Okay. Saya sendiri tak nak minta apa-apa lagi dah. Katakan isteri itu berkata, isteri yang pertama, isteri sedia ada berkata, saya tak nak minta apa-apa lagi dah. Jika suami ada kelebihan, okey, kahwinlah dengan lain supaya wanita lain juga dapat mengecapi kehidupan yang sederhana, bukan nak mewah kan. Isteri yang begini, dia akan mendapat pahala juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyukai bagi saudaranya apa yang disukai kepada dirinya sendiri. Jadi dia sukai adanya kehidupan bersama suami, adanya kehidupan yang kita kata bukan mewah tetapi adanya perabot yang asas, adanya kelengkapan yang asas, adanya kereta apa begitu. Lalu dia pun suka agar mana-mana muslimat yang lain di luar sana juga dapat mengecapi kehidupan yang sama dengan apa nak kata berkongsi suami dengan dia. Ya, itu antara ciri iman yang bagus pada dirinya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Lalu atas dasar imannya, atas dasar ingin berkongsi, dia pun kata suaminya, bang ada banyak ekstra duit ni, tak payahlah asyik dia belanja kat keluarga kita ni, cubalah nikah kedua dan agar muslimat yang lain juga dapat mengecapi kehidupan yang baik seperti ini. Ya, itu sudah tentu satu keutamaan bagi isteri tersebut. Apa-apa lagi soalan atau pandangan? Ada masa saya bagi. Okay, ada pun dalam buku bedah buku ni tentang beberapa salah faham poligami sudah pun selesai. InsyaAllah dalam sesi seterusnya, dalam pelajaran seterusnya, kita akan masuk kepada bab tips-tips poligami untuk suami. Tips-tips poligami untuk suami, tetapi dianjurkan juga kepada para isteri, isteri sedia ada, isteri kedua, ketiga, ataupun bakal isteri kedua, bakal isteri ketiga, keempat untuk turut juga mendengarnya supaya dapat menjadi ilmu bersama. Ya, okey. Ada apa-apa lain? Pandangan, soalan, kritikan? Sebelum sebab yang hadir sekarang ni pun hanya 10 orang saja. Jadi mungkin tak banyak soalan ke apa ke. Saya bagi sedikit lagi masa untuk dibuka kepada apa-apa soalan sebelum kita tutup. Okey, kalau tak ada, tak apa. Kita boleh tutup majlis dan kita berjumpa pada kesempatan yang seterusnya nanti. InsyaAllah, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.